Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Husain Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau keenamnya wahdaniyah. Erti wahdaniyah itu eso ataupun so. Bahasa Kelantan panggil so. So ni bukan satu. Kerana so ni keluar daripada nombor. Bermula nombor angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So tak ada. So, 2, 3. Ada kata so ni tidak masuk dalam nombor. Kerana apa? Kerana kita tak boleh kata Tuhan itu satu. Kerana satu itu terbentuk daripada separuh. Separuh-separuh jadi satu. Suku 4 kali jadi satu. Maka Tuhan ini so. So betul-betul. Betul-betul tunggal. Dia bakal. Maka satu istilah dalam tempat kita dipanggil esa. Bukan Tuhan itu satu. Ulama mutakallimin kata hak tepatnya Tuhan itu esa. Yakni satu benda yang menunjuk ke ketunggalan. Kalau satu bukan tunggal. Cuma dia terdiri daripada 2 separuh melahirkan satu. 4 kali suku maka jadilah satu. 8 kali sumun, 8 kali 1/8 jadilah satu. Maka ia nak ungkapkan dengan bahasa Malaysia. Perkataan wahdaniyah ni payah kita nak sebut. Kalau kita sebut satu ke, maka dibuat satu istilah dipanggil esa. So dalam bahasa Kelantan. Sebab itulah ada satu istilah dipanggil ahdiyah. Ahdiyah. Qul huwallahu ahad. Dia tak sebut wahid, isnani, salasah, arba'ah. Dia tak kata qul huwallahu wahidun. Wahid. Dia guna perkataan ahadun. Qul huwallahu ahadun. Ahadun ni awak tak kira. Ahad, isni, salasah, arba'ah, khamsah. Tak kira. Tak kira ahad, dia guna wahid. Maka ahdiyah maksud dia tersangat-sangatlah satu. Tersangat-sangatlah tunggal. Af'al. Atas wazan af'ala. Af'alu isim tafdil. Tersangatlah satu. Qul huwallahu ahad. Maka apabila dia menggunakan perkataan ahad, bukan wahid, maka gapo dia yang dimaksudkan oleh tunggal itu perlu disyarah. Tunggal dari sudut zat Allah Ta'ala. Tak kata. Esa zat Allah Ta'ala. Dan segala sifat Tuhan pun esa. Dan perbuatannya juga so. Tu maksud dia ahdiyah. Kalau ngaji dalam ilmu martabat 7. Ilmu mengenal Tuhan melalui peringkat-peringkat kejadian makhluk.
Maka apabila kita belajar, maka nampaklah keesaan Tuhan, kehebatan penciptaan makhluk ni. Maka martabat yang paling tinggi adalah martabat ahdiyah. Kedua wahdah, ketiga wahidiyah. Wahid ni peringkat ketiga. Nah, Allah sifat af'al dia. Ahdiyah, wahdah, wahidiyah, sifat af'al dia. Tu qadim 3 martabat. 4 martabat lagi martabat makhluk. Nah, lepas pada tu. Tu pengajian tauhid ni macam-macam metod. Ada metod pengajian sifat 20. Ada cara pengajian ilmu salaf, Al-Quran dan hadis. Macam-macam lah. Nah. Tetapi benda itu tidak keluar daripada perbahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Bermula maknanya, apa dia makna dia? Saat ni alih bahasa baru. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Makna dia, apa makna-makna, tujuan maksud dia. Kita ngaji dah. Sifat ma'ani ni tujuan maksud. Iaitu tiada yang menduai. Dua. Pada zat Tuhan ada dua. Tak boleh. Sama ada dua itu bergabung menjadi satu. Macam zat hamba ni. Terdiri daripada beribu zat menggabung-gabung jadilah bentuk muhaizat ni. Zat muhaizat ini terdiri daripada gabungan macam-macam zat. Debu-debu baru bentuk muka ana. Maka ana ni satu. Ya, satu boleh sebut. Tetapi ana bukan satu sebenarnya, dua. Bukan berdua, berjuta. Zat lain membentuk tubuh ana. Maka tiada yang menduai zat Tuhan. Apatah lagi kalau berjuta, dua pun tak boleh dah. Bergabungnya di antara dua debu membentukkan benda, tak boleh. Dan pada segala sifat Tuhan, ia tunggal juga. Kudrat satu, iradat satu. Bukan Tuhan ada satu sifat, salah lagu tu. Setiap sifat Tuhan itu satu-satu. Kudrat satu, iradat satu. Ataupun so. Dan segala perbuatannya, perbuatan Tuhan itu so. Lepas tu, banyak perbuatan Tuhan. Perbuatan mencipta saya, mencipta awak, langit, bumi ni macam-macam perbuatan Tuhan. Banyak perbuatan Tuhan. Perbuatan dia banyak. Maksud esa pada perbuatannya, hanya dia semua yang melakukan. Dicipta oleh seorang belaka. So saja. Yang mencipta Allah Ta'ala belaka. Sekalipun perbuatan itu banyak, tetapi yang menciptanya hanyalah satu. Itu maksud perbuatannya satu. Seperti sebuah kilat menghasilkan berjuta-juta buah kenderaan. Maka bukan kilat itu banyak, kilat itu sah saja. Dialah yang mengeluarkan berjuta-juta kenderaan itu hasil daripada satu kilat. Yang mencipta perbuatan ini adalah Allah. Sekalipun perbuatan itu banyak, macam sekarang, hamba duk mengajar. Mokcik-mokcik, duk dengar apa dia. Semua perbuatan kita ini ciptaan Tuhan. Banyak perbuatan kita. Hak ni tengok, hak ni duk saja, hak ni duk gapo. Maka semua itu adalah ciptaan Allah. Tu maksud satu perbuatan. Bukan hanya perbuatan itu so saja. Macam mana so kita tengok ni banyak perbuatan. Lawannya la yakunu wahidun fima zukiru. Artinya tiada ia esa pada barang yang tersebut itu mustahil. Yakni zat Tuhan dua, mustahil. Yakni ada zat lain yang serupa dengan zat Tuhan. Macam zat ana ni, terdiri daripada beribu-ribu
atom, beribu-ribu molekul. Maka molekul ni saling-saling sama, maka bergabung jadi kulit. Bergabung, maka berbentuklah kulit lagu ni. Maka zat Tuhan tu tidak ada pendua, tidak ada yang dua, tidak ada contoh, tidak ada bandingan, tidak ada gapo. Begitu juga sifat Tuhan, kudrat Tuhan, so sahaja. Tuhan cipta benda besar pun guna kudrat tu, cipta benda halus pun guna kudrat tu lah. Manakala perbuatan supaya saat ni lah maksudnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun. Ni guna kata wahidun. Wa ilahukum ilahun wahidun. Bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Ilah wahidun. Kalau zat Tuhan ahadun. Wahidun. Ulama-ulama ahlul kalam kata, boleh kalau kita kata Tuhan itu satu. Ada ulama kata tak boleh. Tuhan itu esa. Ada kata tak boleh kita kata Tuhan itu satu. Sebagaimana disebut di dalam kitab Risalah Tauhid kata boleh kata Tuhan satu. Dengan syarat maksud satu itu adalah esa. Tuhan itu satu. Maksud satu ni bukan satu yang terdiri daripada setengah. Satu yang terdiri daripada separuh. Tapi maksud dia esa lah. Satu yang tidak boleh dibahagi. Bukan kerana dia terlalu kecil. Tetapi memang tak boleh. So, Ketujuhnya, kudrat. Artinya kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang ada. Yang berdiri, yang berada ia pada zat Tuhan. Yang mewajibkan ia kudrat itu. Bagi zat akan kaunuhu qadiran. Apabila Tuhan ada kuasa, maka Tuhan itu berkuasa. Kaunuhu qadiran maknanya keadaan Tuhan berkuasa. Kenapa Tuhan berkuasa? Kerana ada kuasa pada Allah. Yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Maka kudrat, tugas dia adalah mencipta, mentiadakan, mengekalkan kamu. Dan mentiadakan dia atas muafakat iradat je menurut keinginan Tuhan pula. Muafakat berbetulan bersamaan dengan iradat Tuhan. Kalau Tuhan nak buat, maka kudrat dia buatlah. Kalau Tuhan tak buat, maka kudrat dia tak buatlah. Artinya, tiada mengadakan Allah Ta'ala akan satu mungkin. Melainkan atas sifat yang ditentukan akan dia oleh iradat. Iradat nak buat dia laki-laki, maka kudrat dia pun buat laki-laki. Iradat dia nak buat orang ni putih. Kudrat dia buat mana putih. Maka semua benda itu ditentukan oleh iradat, dibuat oleh kudrat. Lepas tu iradat boleh buat, menentukan kudrat boleh buat. Tak, Tuhan buat. Cuma Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Jangan kita kata kudrat yang mencipta, tak boleh. Sifat tak boleh mencipta. Macam Ana ni. Kemampuan bercakap Ana ni. Siapa dia bercakap? Kemampuan bercakap kau Ana bercakap. Ana hok dok kecek lo ni. Salah orang kata kemampuan ustaz hok dok kecek. Salah. Sifat tak boleh. Dia kena zat yang bertugasnya. Sifat tak boleh. Dia kena zat belaka-laka. Sebab itulah Mu'tazilah kata Tuhan tu tidak ada sifat. Tuhan hanya ada zat belaka-laka. Yang mencipta, zat lah mencipta. Yang melihat, zat lah. Yang membuat sesuatu benda, zat lah. Dia nampak lagu tu, betul juga. Tapi ahli sunnah kata kalau zat saja tak boleh juga. Dia kena ada sifat juga. Zat kosong semata-mata tak boleh. Tu. Lawannya al-ajzu. Artinya lemah. Lemah Tuhan. Lemah zat Tuhan. Lemah. Tuhan. Zat Tuhan tak boleh nak buat gapo-gapo. Lemah. Yakni yang nak buat sesuatu tak boleh.
Kelemahan. Kita tak apa. Kita nak buat gol ni tak boleh. Nak terbang tak boleh. Nak ngaik tak boleh. Nak jadi Superman tak boleh. Padahal kita makhluk. Maka Tuhan boleh buat apa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalil firman Allah Ta'ala kata Tuhan ada kudrat. Sekalipun Tuhan tak sebut perkataan kudrat dalam Al-Quran, tapi perkataan kalimah qadir itu menunjukkan kudrat. Bagi orang yang faham bahasa Arab, dia nampak kudrat di perkataan qadir itu. Bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Di sini guna perkataan kulli. Ala kulli. Maka bagi Wahabi menyatakan kulli ni maksud semua. Berarti Tuhan boleh buat semua benda. Berat. Jadi Tuhan boleh menghancurkan diri dia. Boleh. Tuhan boleh buat dia tu jadi manusia. Boleh. Tuhan boleh beranak. Boleh. Ikut dia nak buat apa-apa dia apa. Kulli ni. Maka kulli ini bukan makna semua. Kulliyah. Jadi kalimah kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Itu kalimah ini serupa perkataan. Kulli. Maknanya kebanyakannya. Benda-benda yang direka di dalam agama itu kebanyakannya sesat. Jika direka oleh orang yang tidak ada ilmu. Yang tidak ada panduan. Manakala benda yang dibuat oleh ulama, orang-orang alim itu tidak sesat. Sekalipun benda itu mungkin tidak ada di zaman Nabi. Mungkin. Nak sebut. Maka benda yang dibuat oleh ulama itu hukumnya boleh. Sebagaimana kulli sini sama. Jadi perkataan kulli ni jangan pandai bahasa Arab pakai terjemah kullu tu semua. Jadi terjemah kebanyakan dia. Kedelapannya iradat artinya berkehendak Allah Ta'ala. Yakni Tuhan ada kemampuan untuk berkehendak. Maka apabila ada kemampuan inilah, maka Tuhan itu maha berkehendak. Apa maksud maha berkehendak? Dia boleh ingin buat apa saja. Fa'alul lima yuri. Kedelapan iradah artinya berkehendak Allah. Bermula maknanya iaitu sifat yang mawujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajibkan. Yang mewajib ni, yang menyebabkan. Menyebabkan. Wajib ni maknanya menyebabkan. Wajib ni tak ada bagi Tuhan. Menyebabkan ia iradat bagi zat itu jadi kaunuhu muridan. Tuhan itu berkehendak. Dan ta'aluk ia dengan menentukan mungkin. Makhluk lah mungkin ni. Makhluk sebelum dicipta dipanggil mungkin. Makhluk sebelum dicipta kita panggil benda ni mungkin. Tapi apabila dicipta, nama dia makhlukun. Isim maf'ul lah. Tak ada istilah mungkin. Lema ni mungkin ke apa? Mungkin apa? Duk sengih lagu ni. Mungkin apa ni? Makhluk dah lah. Dicipta dah lah. Kau mungkin lagi. Awak ni hidup ke tak hidup? Mungkin lah saya mungkin hidup. Mungkin tak hidup. Sebelum tu mungkin kecek lagu tu. Tapi kalau duk sengih lagu ni, berjelai lagu ni, ni hidup lagu ni jawapan dia. Awak ni laki ke perempuan? Mungkin lah. Boleh berlaku laki perempuan. Awak ni sekarang makhluk dah. Kan makhluk kena ada lah apa dia. Apabila siapa martabat makhluk, kena tentulah ke mana. Tak boleh dah lah. Laki ke perempuan kena tentu ke mana. Kalau mungkin, dia tengok sebelum tu lagi. Sebelum makhluk diciptakan lagi. Maka Tuhan boleh menentukan apa saja. Tapi dah Tuhan cipta dah kita laki-laki nak buat perempuan lepas ni pula lah. Tak boleh buat serentak laki perempuan serentak ada dengan tak ada serentak. Nak buat di Kelantan boleh, nak buat di Kuala Lumpur boleh sebelum cipta. Tapi dia buat tentu mana. Nak buat Kelantan, buat Kelantan. Buat Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kalau nak buat dua, suku pasal. Nak buat dua, tak apa. Kalau nak buat benda sama, tak boleh. Buat Kelantan so, Kuala Lumpur so, tak apa. Menentukan mungkin dengan satu sifat. Satu sifat daripada segala sifat harus atasnya atas mungkin. Yang muafakat ilmu dia iradat ikut ilmu. Kudrat ikut iradat. Iradat ikut ilmu. Jadi gapo-gapo bersumber kepada ilmu. Kita pun
Tindak tanduk kita pun serah nak makan burger. Pertama, kita ada ilmu mengenai burger sebab kita aja makan dah burger. Maka ilmu pun gerak. Oh, makan burger ni jadi. Iradat pun nak. Nak. Kita tanya orang tu di Kutub Utara, nak makan burger? Tak aja makan burger. Awak ada keinginan nak makan burger? Tahu tak ada keinginan. Apa awak tak ada keinginan nak makan burger? Saya tak ada ilmu mengenai burger, nak minum lagu mana nak? Maka kita pun mari baru ilmu, baru turun keinginan. Apabila iradat kak, ambil anak kocik pergi beli burger. Kudrat pun main peranan selalu. Maka kudrat ikut iradat, iradat ikut ilmu. Itu hak kita faham dah. Hak kita faham lagu tunya. Hukum adatnya lagu tulah. Ilmu, iradat, kudrat. Hakikat dia kita tidak tahu, semua ni qadim belaka di sisi Tuhan. Zat dia qadim, semua sifat dia qadim. Jangan ilmu pertama hayah dulu, Tuhan hidup dulu. Apabila hidup dia ada ilmu, apabila ada ilmu dia baru ada keinginan, apabila ada keinginan baru tu kita kecek. Berdasarkan pengalaman kita hidup, hukum adat kebiasaannya lah berlaku lagu tu. Maka tertib ni kita sebut kerana kita nak belajar. Mana kalau hakikat sebenar, zat Tuhan tu lagu mana, sifat dia tu lagu mana, kau gana, wallahu alam, tiada siapa yang mengetahuinya. Sehingga ke Nabi kita, yang paling rapat sekali dengan Allah Ta'ala sendiri pun, tidak mengenali secara kunhu zat Allah Ta'ala. Kunhu keadaan zat Tuhan secara hakikat yang sebenar pun tidak tahu. Hanya belajar sifat-sifat dia, ciri-ciri dia, yang menunjukkan kehebatan dia, ketunggalan ketuhanan dia. Dapat membezakan di antara makhluk dengan Tuhan. Itu saja. Sifat-sifat yang layak menurut akal kita, itu saja. Manakala hakikat sebenar, kita tidak tahu mengenai Allah Ta'ala. Sampai bila-bila? Tak boleh sampai. Artinya, tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmu dia. Patut ilmu Tuhan tentulah lebih daripada kita. Kita rasa kita banyak dah ilmu dia. Nasi goreng tu macam-macam dah. Pergi kedai kopi tu kak. Makan nasi 4 tayar, 5 tayar. Makan nasi lori terbalik. Makan nasi goreng saja dekat 100. 4 tayar pula, 4 tayar Amerika. 4 tayar Brazil, 4 tayar Colombia. Lepas tu Colombia pula, pecah pula. Ini Venezuela. Colombia tengah malam, Colombia tengah hari. Buah telur secotik pula. Telur pula pagi 3 pula. Telur masuk separuh, telur gini, telur cecer, telur gocoh, telur tumbuk. Tumbuk pula, tumbuk selu, tumbuk lerah, tumbuk sapa pecah meja-meja. Jadi banyak benda, bak nasi goreng saja deh. Kalau syarah bak nasi goreng saja mutah buaya. Asalnya nasi saja. Kalau tu ilmu kita rasa banyak dah. Ilmu Tuhan ke mana dah? Jadi Tuhan tunjuk ilmu dia ni, ni. Sikit baru dia tunjuk. Dia tak tunjuk semua ilmu dia. Supaya hamba ni ngajar. Ya keedah dia benda yang kita tunjuk, tak menunjukkan apa yang ada dalam pengetahuan kita. Apa yang kita sebut, apa yang kita ajar, hanya sedikit daripada apa yang kita tahu. Tu keedah memang orang faham dah. Maka Tuhan zahirkan makhluk di hadapan kita hanya sedikit saja daripada pengetahuan ilmu dan kuasa dia. Kita hanya tengok hak sedikit ni pun tak faham apa dah kejadian makhluk dah. Kalau kita tengok planet kau gapo dia Allahu Rabbi. Planet manusia tu, lepas tu dia kecil pula. Tobik planet ni. Planet berjuta bilion besar. Kita ni jadi debu dah. Debu kecil pada debu lagi, kecil-kecil. Maka serangga tu baru sikit baru. So baru. Dari galaksi. Galaksi ni pula beribu pula. Allah tak tahu. Tak biasa pergi ziarah lagi galaksi lain. Takut kecek Amerika, takut orang tergebal. Kau macam raksasa, kau gapo dia tak tahu. Jadi kita ni hok dok rasa debel, dok rasa bisa tu nak lawan Tuhan ni yang tahap kita ni. Tahap debu pun tak boleh lawan lagi. Kita dok rasa debu di tapak kaki kita dia paling hina dah nisbah kita lenyek-lenyek gitu. Tapi kita nak nisbah dengan Allah. So nisbah dengan Tuhan. Nisbah dengan Allah kita balik sana debu tak tahu. Tapi hok ni debel sekali. Makhluk hok nama manusia ni hok paling tak dengar sekali. Alam dan seisinya tunduk di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Hormat Tuhan. Dengar kata. Tuhan kata lagu ni gerak dia.
Tuhan buat dia gerak. Tak pernah melawan Tuhan. Tapi kita manusia ni, hak tak dengar kata sekali. Tu makhluk-makhluk Tuhan. Lawannya karahiyah. Artinya apa karahiyah? Benci. Apa maksud benci? Benci aku. Benci tu iradat lagi. Saya benci kepada awak. Tu iradat tu. Lepas tu masuk karahiyah ni apa dia? Buat sesuatu bukan dengan keinginan. Kita terjemah benci dia karahiyah ni. Tapi kalau benci tu benar kita. Karahiyah ni buat sesuatu bukan dengan keinginan kita. Bukan keinginan kita tiba-tiba wujud. Tuhan nak cerita satu-satu tak saya cerita tiba-tiba wujud makhluk ni. Hamba tak saya buat dia tiba-tiba wujud. Mustahil. Yakni mengada suatu dengan tiada dinanti akan dia. Yakni mengada sesuatu dengan tiada. Itu dia apa? Dinanti akan dia. Tuhan tak nanti-nanti tiba-tiba muncul kawan ni. Maka mustahil. Firman Allah Ta'ala ada sifat iradat. Innallaha yaf'alu ma yuri. Innallaha yaf'alu ma yuri. Sesungguhnya bahawa Allah Ta'ala yaf'alu, melakukan, mencipta, membuat ma yuri, apa sahaja yang ia kehendaki. Ma yuriduhu ma. Apa yang dikehendaki akhirnya nyoma tu. Jadi Tuhan boleh buat apa sahaja. Asal sahaja dia nak gapo-gapo, boleh buat. Berarti apa sahaja keinginan dia tidak terhalang. Kita banyak sangat keinginan kita tidak tercapai. Kita nak jadi wali tak jadi wali. Nak jadi orang alim tak jadi orang alim. Nak jadi orang ikhlas tak jadi orang ikhlas. Nak masuk syurga tak boleh masuk syurga. Nak masuk neraka, masuk neraka. Masuk neraka ya jadinya. Jadi banyak benda hak kita tidak jadi maksud dia. Maka seorang tu apabila kita tahu Tuhan boleh buat apa saja, maka kita kena minta dengan Tuhan. Kerana dia boleh buat apa saja. Kita tak boleh buat apa sahaja. Apa-apa pun tak boleh nak buat apa. Maka apabila kita rasa lagu tu, timbullah istilahnya berharap kepada Allah. Kita harap kepada Tuhan kerana dia boleh buat apa saja. Kita minta ilmu daripada Allah. Kita minta ikhlas daripada Allah. Kita minta bersih hati kita daripada Allah. Kita minta jadi kita orang juru dengan Allah Ta'ala. Di samping kita berusaha, tetapi kita kata Tuhan yang boleh buat apa sahaja, maka kita semakin yakin, semakin kuat pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang rasa dia boleh buat sesuatu, maka dia rasa Tuhan tidak diperlukan sangat. Saya boleh buat sendiri. Saya sudah bijak. Saya sudah pandai. Saya sudah begini. Saya. Maka orang ni lupa kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala buat dia tak boleh buat. Padahal dalam hidup dia berlaku juga benda yang tidak diingini, berlaku juga dalam hidup dia. Benda yang ia ingini tak berlaku pula. Tapi ada manusia tak sedar benda tu. Tapi di kerajaan Tuhan tak ada. Semua benda yang berlaku di keinginan Tuhan berlaku. Kita dalam kehidupan kita banyak berlaku hak tak kita ingin, hak tak kita ingin pula berlaku. Kesembilannya ilmu wallahu a'lam. Ustaz, saya nak minta Ustaz ijazah amalan ayat 260 surah Al-Baqarah.
Atau dikenali dengan ayat mati hidup semula. Terima kasih. Oh, ayat. Ayat apa dia 260 surah Al-Baqarah ni hang tak tahu. Amanah Rasul ke apa? 260. Hamba tak ingat ni kena royak apa buat style lagu ni payah kita. Kita bukan hafiz Quran ni. 260 surah Al-Baqarah. Doa tu. Anak ijazah doa tu. Apa dah? Wa iz qala Ibrahimu. Apabila Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Tuhan. Kaifa tuhyil mauta? Lagu mana wahai Tuhan menghidupkan orang mati? Aku tengok orang dia mati kan hidup lagu mana? Kami tak akan usaha manusia nak hidup orang mati tak hidup-hidup. Lagu mana kak orang mati hidup? Sedekah Tuhan kata sebelum benda ada aku boleh cipta daripada tiada kepada ada. Benda hok ada dah lepas tu mati nak hidup mula lagi kau mula. Hok tak ada langsung aku boleh buat daripada. Maka Allah Taala kata fasuk ambil 4 ekor burung. Maka merepih kepala dia. Peracur, cicir, hacu, mutak topok sini sikit, 4 butir gunung. Maka mu pegang kepala dia. 4 ekor burung ni pegang kepala, mu panggil. Krrr. Burung tu mari terbang, seru. Hidup, kepala duk tangan mu. Tu cerita dia. Amalan ni baca berapa kali tak ingat lah. Baca sekali tak apa dah. Untuk orang anxiety, untuk orang ada tekanan perasaan, ada orang gila, ke orang tekanan buat gini. Bubuh air dalam bekas, suruh ambil telunjuk dia. Telunjuk orang sakit tu suruh seluk dalam air tu. Seluk dalam air tu, baru kita baca di air tu. Wa iz qala Ibrahimu. Baca sampai habis. Baca sekali, lepas tu suruh dia minum. Ubat supaya hati jadi tenang. Tu amalan dia hamba ijazah ke semana hamba terima daripada guru hamba. Tu antara cara kaifiat dia lah. Tuan guru dalam masjid tempat berbuat ibadat. Saya dengar video dari TikTok bersembel dalam masjid hukumnya makruh. Macam mana berqasidah apa hukumnya? Berqasidah bukan sembel awewe. Sembel ni kecek mengapu kat si kodai tak ada manfaat. Tidak ada manfaat untuk agama. Kata-kata yang Tuhan tidak suka. Memang makruh lah. Mana kalau baca qasidah ini adalah memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, berdoa, bermunajat. Maka dihimpunkan di dalam kata-kata yang indah. Tak ada lagi qasidah duk supuh ke Tuhan, supuh ke Nabi Muhammad, supuh ke syariat, tak ada. Semua qasidah-qasidah tu harapan-harapan dan doa-doa. Maka perkataan itu masuk dalam kategori munajat. Munajat kepada Allah. Munajat ini apa maksud munajat? Satu jenis daripada berdoa. Berdoa ni umum. Ada doa cara slow. Dipanggil munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan. Slow. Maka tu dipanggil munajat. Ada doa dalam bentuk suara tinggi dipanggil iftihar. Ya Allah, ya Allah. Maka qasidah harapan-harapan ni masuk dalam kategori doa yang dibaca secara kuat. Maka iftihar. Maka kedua-dua ini Nabi Muhammad sudah tunjuk cara dan kaifiat dia. Boleh kita berdoa secara kuat pun boleh. Dan membaca qasidah ini sahabat-sahabat pernah buat di masjid Nabi pun ada. Bahkan di zaman Nabi, Nabi Muhammad telah meletak satu kerusi khas kepada Hasan bin Sabit dalam masjid Nabi. Nabi sendiri buat kerja lagu ni. Meletakkan satu kursi khas. Ni ada ustaz mana kita pun tak tahu. Orang royak lah. Ustaz Siratul Labi mana. Dia kata tak boleh qasidah dalam masjid. Saya mari nak mengajar, tiba-tiba ada orang royak, ada qasidah. Kita kata, dia kata, tolong dah, ni nak qasidah dalam masjid. Nabi dah. Bukan hamba, bukan Muhaizat Muhammad ni buat kerja lagu ni. Nabi Muhammad.
Mari letak satu kerusi dalam masjid dia pula. Masjid yang paling ikhlas sekali. Masjid demo boleh tentu ikhlas lagi. Masjid Nabi Muhammad sendiri buat. Nabi buat lagi letak satu kursi untuk Sayyidina Hasan bin Sabit berqasidah. Dalam masjid, qasidah-qasidah, syair-syair melawan qasidah yang dibuat oleh orang kafir duk kata kot Nabi Muhammad. Maka Hasan bin Sabit jawab qasidah tu mana? Di pasar. Di Padai Bola. Expo. Dalam masjid. Sayyidina Hasan bin Sabit jawab peluk-peluk Nabi Muhammad. Siap bui khusyuh kepada dia. Jadi jangan terlampau ikut sunnah menurut Wahabi. Dok royak Nabi tak buat. Kita orang kampung dengar lagu tu takutlah bimbang. Kerana dia nama ustaz. Maka kita ingat dia baca kitab banyak. Rupanya dia lipat tu banyak. Kita pun percayalah ke dia. Kena tipu hidup-hidup. Jadi, perbuatan orang ni ada dalil, ada hujah. Kalau benda tu khilaf, boleh kira lagi. Suruh gendai kau, suruh gapo. Benda-benda khilaf lagu tu, tak ada masalah. Gapo. Kena kompromi lah. Kalau orang tu ada ilmu, dia faham dia ada hujah juga. Misalnya saya tak suka perbuatan ni. Okey, tak apa. Kita pun tak marah, kita kata tak wajib berqasidah. Tidak wajib kata gendai. Tidak wajib, tak siap buat pun kita. Tak ada masalah ke apa. Tu ijtihad masing-masing. Kata hamba saya ke Nabi juga, tapi hamba tak berqasidah, tak kata gendai atas masjid. Tak apa juga. Jadi manusia ni nak menunjuk ke perasaan dia kepada Nabi macam-macam orang. Zaman Rasulullah, sahabat macam-macam tunjuk perasaan dia kepada Nabi. Ada hak saya betul lagu ni, ada betul lagu ni. Nabi tak pernah kata, mu tak saya berbanding ke saya. Dia, hak tu ada masing-masing lah cara persembahan dia ni. Jadi kita tak pernah royak kata wajib kena berqasidah ko. Wajib kena kata gendai ko. Demo tak setuju pun tak apa, tak ada masalah. Jangan buat geger, jangan buat jahil serupa dengan Wahabi lagu tu. Itulah berqasidah. Banyak lagi hujah dalil dia. Baca kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan baca kitab Wahabi. Hamba pesan sungguh-sungguh. Kalau baca kitab Wahabi memang tak jumpa lah. Kalau guru dengan guru Wahabi baca Bukhari pun tak jumpa gapo. Jumpa gapo? Jumpa Wahabi saja. Tapi kalau ngaji dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, buka Bukhari, jumpa Nabi. Bukan jumpa Wahabi. Say no tu Wahabi. Hamba royak dah. Yes untuk Nabi, no tu Wahabi. Buat stiker tepek di kereta. Parking sebelah kereta dia. Rakos mi. Apa dia? Adakah tidak percaya kepada Tuhan dan menukar jantina merupakan hak kebebasan bagi seorang manusia? Dalam Islam, hak kebebasan itu macam mana? Sedih tengok ramai anak-anak muda dunia kini jadi etis dan LGBT. Mereka perjuangkan pegangan mereka sebagai hak kebebasan mereka. Terima kasih atas guru, atas ilmu, wahai tuan guru. Gini, masalahnya orang ni jauh daripada agama. Kebanyakannya orang apabila jauh daripada fahaman agama yang benar, maka dia merasai agama itu satu benda yang mengongkong diri dia. Tetapi orang yang belajar agama secara benar, maka dia merasai agama lah yang menyelamatkan kehidupan dia, memuliakan kehidupan dia, memberi dia harapan, memberi dia kegembiraan, memberi dia kebebasan dan kebahagiaan. Manakala orang yang tidak memahami agama, merasai agama mengongkong diri dia, mengongkong akal dia, mengongkong perasaan dia, mengongkong kebebasan dia. Sedangkan agama tidak pernah mengongkong tetapi menujukan, membimbing keinginan kita supaya menjadi manusia yang benar. Tidak semestinya apabila seorang itu menghalal sesuatu perbuatan ataupun agama itu menghalal satu perbuatan berarti agama ini mengongkong. Tidak. Kita seorang ibu tengok anak dia duk main pisau. Main pisau. Maka ibu tu ambil pisau daripada anak tu. Maka hak manusia menyatakan ibu bapa itu telah mengongkong anak dia kerana tak bermain dengan pisau. Sepatutnya memberi kapuk kepada anak dia ataupun chainsaw supaya dia bermain dan bergaji tekuk dia. Betul ke lagu tu?
Hanya orang gila saja yang berfikiran lagu tu. Semua dunia akan melihat tindakan ibu itu benar. Kerana menyelamatkan budak tu. Sekalipun apa kan, bapa awak budak tu hingga menangis, oh ibu tak faham perasaan saya nak tikai diri saya. Ya Allah, salah gaponya. Tak boleh. Maka tindakan itu gila. Kebebasan, ya. Islam tidak pernah menghalang kebebasan mana-mana orang. Perasaan orang bebas gilah. Cuma ada sekatan dia. Kalau kebebasan itu membahayakan diri awak sendiri ataupun orang lain, Islam tidak benar lagu tu. Kerana kalau awak nak bebas, orang lain pun nak bebas juga. Saya nak bebas jadi perempuan. Kalau awak nak kecing, awak pergi maiding misalnya, nak pergi kecing. Awak nak masuk tanah mana? Nak masuk tanah jatah? Orang jatah kenak pula saya. Nak masuk tanah tino? Bini saya ada dalam itu. Awak nak masuk sekali? Ada ambo telah. Bini ambo tino mana boleh masuk? Nak masuk mana? Kecing tengah jalan lah jawapan dia awak. Nak masuk tanah jatah ni. Jadi awak jadi mikir tak betul ni. Permintaan untuk bebas dalam LGBT nak jadi etis ni satu kebebasan yang gila. Manusia normal tidak akan boleh terima orang jadi etis ataupun jadi LGBT. Apa jadi LGBT? Macam-macam alasan saya ni perempuan terkongkong dalam tubuh laki-laki. Kecek lah orang gila, kecek biasa. Cuma fahamlah, agama tidak pernah mengongkong orang, tetapi agama membimbing kehidupan manusia untuk menjadi bahagia. Diri dia bahagia, orang lain pun bahagia. Tak boleh kita membahagiakan diri awak, orang sekitar awak tidak bahagia. Gapo dia peraturan lagu tu. Sedangkan peraturan ataupun agama menyatakan kebahagiaan untuk semua orang. Gitulah secara kasar malah we parok-parok. Boleh kau pakai baju warna oranye lah. Baju oranye lah. Nyela. Bahasa Kelantan nyela ni bukan kata nyela ni maknanya terang. Cuk. Bukan ambil nyela ni pakai baju oranye, ambil api cucuh. Long. Tu panggil nyala. Bukan nyela. Jadi baju warna oranye cerah lah warna cerah. Macam tak car tu kali nak ya. Tapi baju tu saya pakai dalam rumah. Yang nalin lah tu. Buat sihir je. Adakah warna oranye lah tu warna baju yang Nabi tak benar kita pakai? Gini. Asalnya pakai baju warna gapo dia tidak ada larangan. Cuma ada baju ni warna-warna tertentu Nabi tak suka kerana ada penyamaan dengan agama lain. Supaya agama baju macam baju tak car tu kan warna-warna oren tak car tu. Kadang-kadang oren, kadang-kadang warna koko. Dia ada martabak dia lah, ada warna putih. Macam-macam. Pas tak boleh pakai baju putih, baju koko tak boleh pakai, baju oren. Boleh pakai, hukumnya tidak berdosa. Cuma ada pakaian tu takut jadi mirip dengan popok dia. Tapi kalau pakai baju t-shirt, tak sopong tak car dia. Tak car pakai kain lagu tu ya. Jadi pakai t-shirt, jadi tidak ada masalah gapo, tidak berdosa. Cuma warna-warna lagu tu seperti warna merah. Ada ulama kata ni pakai ahli neraka. Dia ada sempena tak comel. Bukan awak ahli neraka pun, tapi pakai baju warna merah sangat takut dia mau kata ahli. Tak sesuai, gitu sahaja. Tidak kali kau berdosa. Tuan Guru mohon bertanya, jika seorang hendak membayar fidyah puasa pada masa sekarang, adakah perlu mengikut nilai cupuk semasa kerana harga beras masa sekarang semakin mahal? Jika diganti dengan nilai duit, adakah semua nilai tersebut dibolehkan diberi sekaligus kepada fakir miskin? Contohnya lah 1,000. Dan bolehkah diberi terus 1,000 tersebut kepada seorang saja atau perlu diberi kepada beberapa orang fakir miskin? Gini. Apabila bayar fidyah ini, tengok. Fidyah ini kalau cuai, kita cuai. Maka bila cuai, waktu paling mahal. Waktu paling mahal kita bayar. Jadi kalau sudah sekarang mahal, okey waktu sekarang jodoh dah. Saya tinggal 10 tahun lepas, awak cuai kan. Maka awak baru nak bayar hari ni. Hari ni lah awak kena bayar. Harga sekarang lah, beras mahal kan. Awak kan nak bercita-cita nak makan beras mahal. Sekarang kan boleh makan beras mahal. Okey, harga mahal. Jadi misal contohnya, ya kira-kira RM1,000. Boleh bayar kepada seorang? Ya boleh bayar. Pada seorang, tu khilaf ulama dalam mazhab kita panjang lebar. Boleh cari orang miskin seorang, bayar RM1,000 boleh. RM1,000 ni sikit saja dah. RM1,000 ni kalau orang duduk Kuala Lumpur lah. Kalau duduk Kelantan ni mungkin mewah dah. Kalau duduk di Kuala Lumpur tu mungkinlah mewah. Sikit benar dah tu RM1,000. Jadi boleh beri kepada seorang, ya boleh bagi kepada seorang. Saya abah kita tanya, sudah.
Kalau nazar nak tinggal sesuatu maksiat tu kira nazar ke ustaz. Contohnya kita nazar esok kalau aku ngopak, kau orang aku akan sedekah sekian-sekian. Ingat, benda wajib tak boleh nazar. Meninggalkan maksiat ni apa hukum dia wajib? Maka boleh nazar. Nak pergi semaya, hamba nazar nak semaya subuh. Allahu akbar. Memang itu tudahlah kena semaya subuh. Apa awak nazar tak nazar. Maka kalau nazar lagu tu. Kalau nazar benda hak wajib maka hukum dia tidak sah. Nazar tu tidak jadi. Nazar ni hanya ibadat sunat saja baru boleh jadi wajib. Nazar ni mewajibkan ibadat sunat. Ibadat harus tak boleh. Amun nazar nak kerak kuku, tak boleh. Amun nazar nak pergi maiding, tak boleh. Benda harus. Amun nazar nak cukup kepala, tak boleh. Tak wajib belaka buat kerana nazar tu tidak jadi. Amun nazar nak buat maksiat, apa hukum dia? Kalau nazar buat maksiat, nazar buat benda haram, dia tak boleh buat benda haram tu. Automatik dia kena bayar supoh selalu. Memang dia kena bayar supoh kerana menazar buat benda haram. Benda tu tak boleh buat, automatik tak boleh buat, kena bayar nazar. Kena bayar nazar. Sebagai kifarat kepada nazar nak buat maksiat. Pelik sungguh. Tuan Guru, saya mohon penjelasan. Adakah wuduk saya sah kerana saya membaca selawat di setiap basuhan anggota wuduk kecuali niat masuk basuh muka. Kerana susah nak ingat doa setiap basuh wuduk. Boleh, tak ada masalah apa. Nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi niat tu kena ada lah. Sahaja aku mengangkat adah kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Boleh, tak ada masalah. Afdalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia baca bismillah ketika berwuduk dapat pahala pada anggota yang dibasuh dan yang tidak dibasuh. Perut kita tak basuh, lengan tak basuh, tekak tak basuh, pohon tak basuh, maka boleh pahala semua. Tapi kalau kita ambil air semaya tak baca bismillah, hukum dia hanya boleh pahala yang anggota yang dibasuh sahaja. Saya nak tanya bagaimana nak kawal marah melenting. Belajarlah kawalnya. Ingat, Tuhan tak cipta kita untuk masuk neraka. Tuhan tak cipta kita untuk menjadi orang yang berperangai mazmumah. Bukan tu. Kita ni bukan asal jenis marah. Kita kena ajar diri kita sebagaimana kita ajar diri kita jadi seorang pemarah. Ajar pula diri kita jadi seorang penyabar. Serabut kepala dengan anak asyik menangis je. Benda kecil pun nak menangis. Tak dapat apa sikit pun nak berjerit. Allah. Ujian kita sebagai pok. Masa buat tu, tak apa. Dia jadi budak, tekan pula manusia dia. Masa tak ada, dia buat. Masa dia jadi, dia marah pula. Nak marah kat siapa dia lah ni? Mana ada budak bangun tahajud, duk zikir, kerja, memang tabiat dia dah lah. Dia menangis, dia gapo. Takut ibu bapa kita sabar berat lagi pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak suruh budak dengar katanya Sayyidina Ali banyak kewi makan buah kurma. Paling kurang sehari sebutir. Sayyidina Ali pesan siapa dia yang beri makan kepada anaknya buah kurma. Buah tamar lah. Sehari sebutir kau ataupun banyak butir, maka budak tu jadi baik hati. Hati dia jadi juru. Budak ni kalau dia lipat kita pun dia jadi segan, nak nipu. Misalnya dia tak dengar kata, kita marah sikit, jadi rasa, serau salah ngamuk dia. Mayat teman tanya, betul ke tak? Jadi kata takut. Dia jadi hati dia jadi jujur. Makan buah tamar banyak. Lepas tu doa kepada anak bini kita supaya diampun dosa dia. Baru dia dengar kata kita. Minta doa dengan Tuhan supaya jadi anak soleh-solehah. Antaranya bila kau doa, ketika lepas tiap kali azan tu, kita dengar azan, kita jawab azan, minta doa supaya anak kita jadi juru. Saya dah cuba sabar, tapi bila hilang kawalan, memang juga pukul, gocoh, gerai siapa, rasa betul lah, rasa nak ngejek, serba salah jadinya, capur penat rasanya, emosi tak stabil. Selalu saya jauhkan diri daripada anak-anak, rasa reda baru balik peluk semula anak saya. Adakah saya gila? Nak gila dah tu. Nah, ya gila ni bukan kata penuh mental. Jiwa sekarang. Sekarang manusia ini antara penyakit lah. Ramai guru hamba peselah ni, antara penyakit yang berat adalah penyakit jiwa sekarang. Jiwa. Dia bukan gila, jiwa. Jiwa dia lupa Allah Ta'ala, maka jiwa dia jadi sakit. Dia ada cara kepada tubuh dia, makan penting, tidur penting, rehat tu penting.
Jiwa dia je tak pernah wi makan, tak pernah wi rohani, tak pernah wi zikir, tak pernah ingat Tuhan. Maka bila lagu tu jiwa dia jadi gila. Jiwa dia sakit. Bukan emosi dah, bukan otak dah. Jiwa dia. Perasaan dia tu jadi gila. Maka apabila lagu tu kena banyak ingat Allah Ta'ala, banyak berzikir, banyak hadir majlis cerita maulid, hadir maulid arba'in, kau gapo dia. Dengar orang puji Nabi Muhammad, ayat dengar cerita Nabi Muhammad. Barulah jiwa kita menjadi juh. Kalau kita duduk main di rumah lagu tu, duduk kabar-kabar nak belajar sabar. Tak boleh. Kena dengar cerita Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan jadi sabar. Selawat banyak, insyaAllah boleh sabar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.